KPM. Didik TV KPM. Bengkel tak buka lagi dah. Alah, kat mana sis dia? Cuba cari sis dia. Aduh. Ni, siapa kata kau guna jampi yang kau salah guna? Nyo nyinseng mata kajis mangiseng. Wow. Ni kan dia guna motor. Motor apa? Motor jenis atas bawah kot. Aku rasa dia belakang lah. Alamak. Alah. Sedikit kan? Semarinsing mata gaji. Inilah dia bengkel yang dah dibuka tadi ni. Assalamualaikum. Adik-adik sedang menonton teroka sekarang ini di Didik TV KPM bersama Akak Ellie Arifin. Oi, seronok betul, meriah hasil studio ni dengan audio yang seronok bunyi dia, kuat sangat. Dan juga hari ini kita akan belajar subjek yang menggembirakan sebab dia ada bertukar-tukar. Walaupun di dalam mood Hari Raya, selamat Hari Raya ini ucapkan kepada adik-adik, tapi kita masih juga akan mengajar subjek yang orang kata menguji mental dan fizikal, terutamanya untuk wanita. Jadi cikgu kita yang akan mengajar hari ini bukan seorang tetapi dua orang. Ili nak menjemput guru yang mengajar pada hari ini, Cikgu Fatimah dan juga Cikgu Eliana. Silakan cikgu. Apa khabar? Baik. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Okey, cikgu. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Guru juga kepada cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Okey, sama-sama. Dan sempena dengan itu, sebelum itu kita nak bagi tahu dekat adik-adik, hari ini kita akan belajar subjek teknologi elektrik. Betul. Yang merupakan kawalan motor talian terus marah, songsang dan juga pengawal logik boleh atur cara. Betul. Panjang betul tajuk dia. Ya, Jadi mesti ada sesuatu yang macam orang kata kena fikir, guna kreativiti minda untuk buatkan hasilkan elektrik ni, betul? Betul. Okey, jadi saya nak ucapkan selamat Hari Guru, sempena Hari Guru untuk kempen #terima kasih cikgu. Kita menerima banyak kad raya daripada murid-murid seluruh Malaysia. Sebelum Ellie nak minta cikgu pilih kad Hari Guru kat sini, kita nak bagi tahu dekat cikgu dan juga adik-adik untuk menjaga SOP, menjaga penjarakan sosial, menjarakan fizikal, kerap cuci tangan dan sanitasi tangan serta memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Jadi saya nak sanitasi tangan saya dulu, boleh? Boleh, sila. Okey, lepas itu boleh turn cikgu ya. Okey, baik. Silakan cikgu. Okey. Alright. Dan boleh simpan kitanya pelitup muka ni ke dalam sarung untuk menjaga kebersihan. Alright. Okey. Boleh cikgu? Sarung. Ni sarung, silakan. Okey, rupanya comel-comel cikgu kita ni. Cikgu ni merupakan guru daripada College Vocational Setapak Kuala Lumpur kedua-duanya. Betul. Mengajar elektrik. Cikgu Mengajar elektrik. mengajar elektrik. Dah berapa lama dah cikgu dalam bidang ni? Saya dah 26 tahun. Wow, hebatnya. Cikgu Eliana? Saya 19 tahun. Wih, lama juga. Ini mesti kalau kat rumah kalau ada elektrik rosak ni, panggil je. Standby je. Betul cikgu? InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, okey. Saya nak minta cikgu pilih kad ucapan Hari Guru ni. Nanti saya tolong bacakan untuk cikgu. Boleh? Boleh, Dari boleh. jauh ni boleh cikgu nampak tak? Boleh. Cikgu nak pilih yang... Cikgu pilih, tunjuk saja. Ambil yang terima kasih. Yang ni? Yang ni Okey, cikgu Eliana? Saya yang paling besar. Ni, yang warna hijau ni. Oi. Menarik. Okey, sebabkan dia warna hijau, yang kita baca besar dululah ya. Happy Teachers Day. Okey, ini daripada adik. Okey, tak ada nama. Tapi dia memang satu ni memang sangat kreatif. Terima kasih kepada adik yang kirimkan dia. Tapi dia tak bagi nama lah, sayangnya. Kalau dia bagi nama sih kita dah tahu dah siapa yang buat. Okey, ini satu. Yang kedua, wow, comel kan? Ini daripada adik Muhammad Akil Syazwan bin Muhammad Kamil daripada Sekolah Kebangsaan Kemahang 2. Oh, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu, kegigihanmu dalam mendidik tidak akan kami lupa. Daripada adik kelas dia 5 bijak. Bijaknya, kreatif sangat dia buat kan, guna kertas je. Ada pasu bunga. Saya ada pasu bunga ni. Okey. Alright. Cikgu mungkin boleh nak sampaikan ucapan kepada murid-murid
untuk Hari Guru. Okey, saya mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga KB Setapak dan semua warga pendidik di seluruh negara. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Cikgu Eliana? Selamat Hari Guru kepada semua rakan pendidik. Teruskan mendidik anak bangsa dengan cemerlang. Okey, rasa macam terharu pula dengar benda tu. Baik, cikgu, kita nak berkenalan dengan cikgu punya engineer to be. Engineer to be in future, insya-Allah. InsyaAllah. Dalam talian sekarang mereka dah bersedia? Mungkin. Okey, jom kita berkenalan dengan mereka dalam talian, murid-murid cikgu daripada College Vocational Setapak Kuala Lumpur. Siapakah? Itu dia. Baju raya. Allah. Kita tahu kan baju Semua baju raya ni. Cantik. Ada yang sedondon warna dengan saya. Muhammad Haris ni macam mana ni? Nak pergi mana lah kita cari. Okey, cikgu mungkin boleh kenalkan setiap seorang? Okey. Okey, Saya minta pelajar saya kenalkan dirilah. Muhammad Haris. Muhammad Haris. Mulakan dengan Muhammad Haris. Mulakan dulu. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Harith bin Sanusi. Okey, daripada dia ada kelas-kelas ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada, Ini satu kelas. Satu kelas je. Baik. Okey, seterusnya Haziq. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haziq bin Abdullah. Oh, itu je. Oh, okey. Seterusnya Alisa. Assalamualaikum. Nama saya Nur Alisa Sakinah. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya. Dan yang terakhir, siapa nama dia? Kamarul Wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Kamarul Wafiq bin Khairul Mula. Okey, itu dia bodyguard cikgu ni 4 orang. Ni best student lah ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey cikgu, kita nak tanya sikit lah dekat cikgu kan. Kita menyambut Hari Raya tahun ini dalam norma baru daripada tahun lepas lagi, dalam keadaan yang mungkin lebih berbeza dan unik. Jadi mungkin cikgu, perayaan cikgu Hari Raya macam mana? Hari Raya yang ke berapa? 5 ke 6? Julian ada orang jauh. Oh, ya ke? Saya asal Johor lah. Asal Johor, tapi kita tak berpeluang nak balik ke kampung, tak boleh rentas. Jadi kita pun ada family dekat KL ni. Kita beraya bersama-sama lah. Ada anak-anak murid semua kan? Ya kan, betul. Kawan-kawan pun ramai, semua pun sama senasib kan. Kita raya bersama-sama lah kat KL. Masih, tapi okey lah. Okey. Masak sama je. Sama je kan? Buat ketupat semua sama je. Ya, betul. Cikgu? Saya berasal dari Pahang, Kuala Lipis. Okey. Ni orang kampung Datuk Seri Siti Nurhalizah. Satu daerah. Satu daerah, okey. Satu daerah, satu sekolah. Cikgu macam mana perayaan? Perayaan ni sebenarnya dah banyak kali dah beraya di sini. Oh, ya? Jadi tak ada masalah untuk beraya bersama anak-anak. Tak ada rasa perbezaan sangatlah sebab anak-anak kat sini. Semua anak-anak ada kat sini. Jadi tak ada perbezaan manalah. Dia yang penting orang yang disayangi di sekeliling ya, kita betul. tu. Dekat mana pun semua sama saja. Baik, kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita sambung pembelajaran kita dengan pertukangan kita ni. Saya pun tak sabar sebenarnya dengan baju kurus saya bertukar-tukar macam ni. Jadi kita rehat sebentar, kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Selamat Hari Guru saya ucapkan kepada para guru yang mulia. Sebagai seorang bakal guru yang sedang menimba ilmu di Institut Pendidikan Guru, saya mendoakan agar para guru sihat selalu dan terus gigih untuk menjadi pelita anak bangsa. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Tahukah anda, Harry Ward Lennon dari Amerika Syarikat ialah seorang jurutera elektrik dan pencipta sistem kawalan motor Ward Lennon yang masih digunakan hingga abad ke-21. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin. Ada Cikgu Eliana alias Cikgu Fatimah Zahni dekat sini untuk mengajar
subjek teknologi elektrik. Tajuk dia panjang sikit. Kawalan motor talian terus marah songsang dan pengawal logik boleh atur cara. Saya tak faham sebenarnya. Sekejap lagi cikgu kena terangkan kat saya. Boleh. Ya, dan juga dalam talian kita ada murid-murid ataupun pelajar daripada College Vocational Setapak Kuala Lumpur. Selamat Hari Raya Kak Elly nak ucapkan kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ni. Saya tahu awak semua tengah makan kuih raya kat belakang tu. Tapi sambil-sambil tu bolehlah, sambil mengunyah tu boleh kita belajar sama-sama. Untuk subjek kita hari ini. Apa yang kita nak buat hari ini cikgu? Pendidikan perlu diteruskan. Ya. Walaupun hari raya. Betul cikgu. Okey, Ilmu Cikgu di mana-mana. Okey. Cikgu Fatimah. Okey, untuk hari ini kita akan belajar teknologi yang terdahulu. Okey. Iaitu teknologi dahulu dalam sistem kawalan. Sistem kawalan motor, maknanya yang dari basic, kemudian yang terkini, ada teknologi yang terkini kita gunakan PLC. PLC tu apa? PLC tu yang di Cikgu nak pergi mana cikgu? Cikgu saya ni pergi sana. Cikgu. Sebab barang cikgu Rimah ni tak apa, nanti kita bertukar-tukar je. Macam dari jaga jarak. Jaga jarak. Okey. Okey. PLC tu apa tadi? Di PLC tadi programmable logic controller. Programmable logic controller. Okay. Yang tadi yang Elly baca tadi yang panjang tu. Yang panjang tu itulah dia sebenarnya. Yang panjang yang tadi tu. Bahasa Inggeris dia pendek je. Baik. Okey, sekarang ni apa cikgu nak mulakan dulu? Okey. Aktiviti cikgu nak teroka hari ni? Untuk teroka untuk teknologi kita hari ini, kita akan ceritakan. Saya buka slide boleh? Boleh. Silakan cikgu. Cikgu punya pen. Cikgu boleh ke sana? Berdiri kat tengah-tengah tu. Ya, bisa. Tekan atas. Boleh ke tu? Dah. Cuba. Baik, cikgu letak atas ni, saya cuba. Letak atas ni. Okey, saya cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Kejap cikgu. Sabar cikgu. Cikgu nak saya menari Zafi kat sini ke? Okey nak, cikgu ke bawah ya. Okey, kat bawah. Nanti suruh Elly pula yang terangkan. Boleh, tak ada masalah. Cikgu ke bawah. Okey. Okey, ini dia. Cikgu boleh ke tengah sikit cikgu? Okey, sini ya. Itu iya, Bisya. Ini adalah tajuk kita hari ini, iaitu kawalan motor talian terus mara songsang untuk forward reverse, DRL, direct online, control dan PLC programmable logic controller. Saya Cikgu Fatimah akan menerangkan mengenai kawalan motor talian terus mara songsang. Okey. Yang PLC akan diterangkan oleh Cikgu Iliana. Okey, saya teruskan dengan saya punya slide hari ini. Okey. Bagaimana? Kata balik. Gitu. Bagaimana hendak yang ni sebuah motor sangkar tupai. Bagaimana kita hendak menghidupkan motor ini dan mengawal motor ini. Sangkar tupai. Kenapa sangkar tupai juga? Sangkar tupai sebab dia punya pembinaan dia, dalaman dia seperti sangkar tupai. Saya sebenarnya tak pernah tengok sangkar tupai tu. Sebab tu saya macam okey, faham. Okey, yang ni kita boleh saya nak minta pelajar saya lah. Siapa yang boleh menjawab bagaimana hendak menghidupkan dan mengawal motor ni. Cikgu boleh pilih siapa boleh, yang silakan nak jawab. Siapa yang boleh? Yang dah makan kuih raya banyak tu. Dah makan ketupat lemang tu. Dua. Okey, Kamarul. Kamarul. Boleh buka mic Kamarul? Kamarul. Menghidupkan menggunakan kawalan motor. Ya. Menghidupkan menggunakan kawalan motor. Dinamakan menggunakan sistemnya adalah sistem kawalan motor. Inilah kita nak cerita hari ini. Pasal kawalan motor. Okey. Seterusnya. Okey, ini dia prinsip kawalan motor. Okey. Prinsip-prinsip kawalan motor ni, okey. Saya nak tanyalah balik semula sini. Saya dah tunjuk tadi. Cikgu boleh pandang sini cikgu. Saya dah tunjuk tadi kepada dalam slide tu, para pelajar dah nampak. Saya tunjuk macam tu. Jadi saya nak tanya, berapa prinsip yang kita ada untuk kawalan motor? Siapa nak jawab? Lisa? Angkat tangan. Dah kena tembak dah. Dah kena petik. Lisa. Lisa boleh?
Sebutkan semula prinsip kawalan motor tadi, Lisa. Dia sangkut-sangkut lah cikgu. Cikgu kena pilih orang lain. Lisa tersangkut. Okey, tak apa. Haziq. Kita pergi pada Haziq. Haziq boleh? Haziq macam dah ready je tu. Boleh ke? Okey. Okey, Haziq. Okay. Ada Apa? 3. Okey, ada 3. Pertama, dia menghidupkan dan memberhentikan motor. Lepas tu yang kedua, boleh menukarkan atau mengubahkan putaran motor mengikut arah jam ataupun lawan jam. Lagi satu? Satu untuk mengelakkan motor hidup, mengelakkan motor hidup daripada memastikan motor hidup selamat dan boleh digunakan. Betul ke cikgu? Oh, cikgu mata dah kiri kanan ni. Betul ke anak muda aku jawab ni? Okey. Yang ketiga tu mengelakkan motor dihidupkan semula dengan tidak sengaja. Haziq. Banyak sangat makan. Dia lemang banyak sangat Jadi cikgu. banyak sangat dah perut dah kena. Dah berapa pinggan dah tu. Okey. Okey, seterusnya saya akan terangkan, saya akan tunjukkan sama ada kenal tidak. Pada pelajar saya ni, kenal tidak aksesori untuk kita buat lita kawalan motor. Okey. Aksesori yang basic sahaja, yang asas bagi untuk lita kawalan motor. Bisa macam nak jawab. Bisa? Boleh? Nak jawab? Tadi tersangkut. Saya bagi peluang lagi. Buka mic sayang. Mic. Bisa. Okey, cikgu saya jawab. Okey, boleh Lisa, boleh jawab terus? Kontaktor. Okey, lagi? Push button. Satu lagi? Lagi Lisa? MCB. MCB. Okey. Lagi? Apa lagi Lisa yang boleh? Call. Dia kenyang sangat ni. Itulah. Tak boleh berfikir. Lisa? Berapa pinggan makan tadi? Ada orang lain yang boleh bantu ni? Ada lagi? Okey. Okey, Siapa kawan lagi? dia? Haris? Siapa? Haris. Haris, satu lagi. Apa tadi? Aksesori lah. Aksesori. Awak senaraikan semula aksesori itu. Yang pertama, kontaktor ataupun sesentuh. Yang kedua, punat tekan hidup dan punat tekan mati. Yang ketiga, MCB. Yang keempat, berganti beban lampau GBL. Yang kelima, lampu pandu. Okey. Wow, lancar. Dia hafal lah. Hebat. Okey. Okey, untuk itu saya nak tunjukkan. Okey. Sampai di sini saya tunjukkan dulu yang aksesori yang disebut oleh anak murid saya tadi. Okey. Okey, ni Eli ya. Inilah namanya kontaktor. Cikgu boleh tunjuk dekat kamera? Boleh kat tengah sikit cikgu. Boleh nampak. Cikgu nak berdiri dekat mana? Kat tengah boleh, cikgu pilih. Cikgu terima. Ini studio cikgu yang punya. Cikgu pilih cikgu nak berdiri dekat mana? Okey, saya alihkan. Baik. Ini adalah kontaktor. Okey. Ni kontaktor yang maknanya yang asal lah, yang dia belajar dalam di KV, pelajar-pelajar. Ini kontaktor yang dululah. Yang dulu. Sekarang ni Cikgu Liana bagi kontaktor yang ini adalah kontaktor yang tinggi, lebih kecil saiznya. Kontaktor. Penyentuh. Namanya penyentuh. Okey. Dan ini GBL. Ni GBL setnya adalah di sini. Untuk yang ni. Tapi yang ni yang kecil ni. Yang kecil ni ini GBL. Berganti beban lampau ataupun dalam bahasa Inggeris overload. Overload ke overload? Overload. Okey. Faham? Beban lampau. Beban lampau. Ini yang ada dekat peti ke rumah cikgu kalau kena apa dia punya bukan tu? Bukan kan? Hello, salah buat. Tak apa ini kita belajar ni. Okey. So ni apa dia sebenarnya untuk dia? Inilah untuk fungsi dia. Ini adalah untuk kawalan motor lah ni. Inilah otak dia. Okey, faham. Dan seterusnya saya
ambil di sini. Okey. Yang ni pula, ini alat perlindungan. Ni kalau jentak tu dia tembak balik kan? Jentik. Tak ada kata jentak balik atau maksud kita kena tolak balik cikgu kan? Tolak. Betul Ini ke? kita boleh on off. Ini nama MCB. MCB. Miniature Circuit Breaker. Pemutus Miniature circuit lita breaker, okey. kecil. Okey. Okey. Yang ni pemutus lita 3 fasa. Oh, dia ada 3. 3 fasa. 3 sekawan. Dia 3 fasa, ada red, yellow, blue. Oh. Votan dia lagi tinggi. Votan untuk 3 fasa adalah Cikgu, 400 vote. Untuk yang single face, yang Cikgu boleh single tunjukkan face. kamera sikit cikgu. Kamera tak nampak. Okey. Okey. Single face. Ini yang ni adalah MCB untuk single face. Okey. Ini bentuk lita lampu lah, lita lampu dan untuk lita kawalan. Untuk lita lampu, lita kawalan. Okey. Okey, yang ni. Yang ni saiznya adalah saiz saya bawa ni adalah contoh ya. Contoh ni adalah saiz 20. Okey. Dia ada tulis di sini saiz 20. Ini adalah alat perlindungan. Okey. Alat perlindungan bagi lita. Okey, seterusnya Li, ini dia namanya punat tekan. Button. Ini push button. Push button. Okey. Ini push button yang merah, tandanya stop. Stop, macam traffic light. Tapi kena stop. Memang standard adalah warna merah untuk push button stop. Okey. Yang hijau start. Start. Push button. Okey. Start. Okey. Hiduplah kalau bahasa Melayu. Ni kata bahasa kita. Ini punat tekan henti. Ini punat tekan hidup. Baik. Yang satu lagi? Hari ni Heli banyak belajar. Banyak betul ilmu saya. Lepas ni kalau rumah kalau tiba-tiba kena jentat-jentat dia punya elektrik tu saya dah boleh Jentat ni Heli ni. Jentat. Itu yang saya rasa pelik juga ni. Baru pertama kali dengar jentat ni. Mak saya cikgu. Teruskan cikgu. Okey, yang ni pula. Yang ni adalah pilot lamp. Lampu pandu. Okey. Okey, lampu pandu saya bawa 2 jenis, 2 warna je lah. Contoh. Ni contoh lampu pandu. Dan Cikgu boleh angkat sekali lagi cikgu, tunjuk kat kamera. Ya, okey. Yang lampu pandu tu. Lampu pandu. Gitu. Ni lampu pandu. Alright. Kita rehat sekejap boleh cikgu? Boleh. Boleh. Kita kembali selepas ini dengan banyak lagi ilmu-ilmu saya nak kena serap ni. Di Hari Raya ni kita kembali dalam Teroka di Didik TV KPM. Saya bersyukur jadi salah seorang murid cikgu. Bukan sahaja ilmu yang diberikan oleh cikgu tetapi juga bimbangan dan nasihat. Jasa yang cikgu beri kepada saya sangat hargai. Cikgu berkorban masanya untuk mengajar saya supaya menjadi murid yang cemerlang dalam sekolah. Cikgu menjadikan saya sebagai anak dan mendidikkan. Saya ingin membalas jasa cikgu dan belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang cemerlang supaya tidak mengecewakan cikgu. Cikgu juga akan memerhatikan emosi saya. Kalau saya sedih atau stres, cikgu akan kaunseling emosi saya dan emosi saya akan menjadi tenang. Cikgu adalah orang yang paling penting dalam sekolah. Jika sekolah ialah rumah kedua saya, begitulah cikgu ialah ibu kedua saya. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu yang sentiasa berusaha. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Tahukah anda, Richard E. Dick Morley digelar bapa kepada PLC kerana penglibatan beliau dalam penghasilan PLC pertama pada tahun 1968. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin. Kita ada Cikgu Eliana dan juga Cikgu Fatimah Zahdi hari ini untuk belajar tentang subjek
teknologi elektrik. Selamat Hari Raya Kak Elin nak ucapkan kepada adik-adik yang sedang mungkin tengah makan atau mengunyah kuih raya dan juga lemang tu. Baik, kita akan sambung pembelajaran kita hari ini. Cikgu Fatimah dah sedia? Okey, sedia. Okey, jom. Sedia ni. Okey, sambung. kita teruskan. Tadi saya dah cerita pasal aksesori. Aksesori kawalan motor. Okey. Jadi sekarang ni saya teruskan kepada slide saya. Tekan bawah, cikgu. Ya, nak tekan okey, bawah. itu dia. Okey, yang ni dita kawalan apakah yang sesuai untuk yang di kat sini adalah dia punya ciri-ciri dia motor arahan beroperasi untuk menggerakkan sebuah eskalator. Lepas tu punca bekalannya 3 fasa dan motor adalah berkuasa 3 horsepower ataupun 2.2 kilowatt. Jadi saya nak minta student saya, pelajar saya boleh tak? Boleh, cikgu pilih. Boleh je. Dita apakah ini? Cikgu pilih ataupun siapa yang boleh jawab? Okey, Haris. Lita kawalan ni dia guna lita kawalan Mara Songsang. Motor tu sesuai untuk lita kawalan Mara Songsang. Betul? Betul. 10 markah. Pandai Haris. Okey. Sebab apa? Dekat sini ciri-ciri dia awak tengok ya. Ciri-ciri dia motor arahan. Motor arahan dan beroperasi menggerakkan sebuah eskalator. Sebuah eskalator kita boleh gerak dia naik dan turun. Jadi dia menggunakan sistem kawalan motor Mara Songsang. Inilah hari ni kita fokus pada Mara Songsang ni. Kawalan Mara Songsang ini. Okey, seterusnya. Ini dia dah. Ini adalah lita kawalan motor talian terus Mara Songsang. Okey, yang di sini disebutkan adalah lita utama. Okey, lita utama ni yang adalah menggunakan bekalan 3 fasa, itu red, yellow, blue. Di sinilah lita kawalan. Lita kawalan bagi motor tu menentukan sama ada dia untuk ke Mara ataupun Songsang. Mara tu Mara ke depan ataupun undur ke belakang. Okey, pergerakannya. Okey. Saya terangkan sikit je. Di mana kalau di sini bila bekalan diberikan kepada lita ni, okey, tekan PB1. PB1 ni adalah PB stop. Ini PB stop. Punat tekan. Okey, ini punat tekan. Ya, Cikgu Lena kan ini punat tekan PB2 mula. Okey. Punat tekan PB2 kita tekan akan motor akan bergerak dalam keadaan Mara. Forward tu. Forward. F ni adalah forward. Okey. Okey. R ni adalah reverse. Lampu tak menyala, Cikgu Timah. Lepas tu lampu mestilah menyala lah. Menandakan bila kita tekan tu lampu akan menyala. Ini adalah yang ini. Kalau yang ni, ini adalah sesentuh sedia tutup. Ini sesentuh sedia buka. Apabila dia dapat bekalan, sesentuh sedia buka ni akan menjadi sesentuh sedia tutup. Ada switch on, switch off lah. Macam tu. Ya, macam ni. Macam malu-malu je tu. Dia akan tersentuh. Okey, dia akan tersentuh. Ini dinamakan yang ini akan dinamakan sebagai litar sini dinamakan, minta maaf, di sini adalah sesentuh pemegang. Dia akan memegang pada push button tu. Push button ni dia tak seperti switch. Macam kita on lampu tu. Dia bila kita tekan, bila kita lepas dia akan off. Dia tak lekat. Okey. Jadi bila PB3 pula untuk menghidupkan reverse ataupun Songsang. Jadi sama je dengan forward ni, tetapi untuk Mara Songsang ni sebuah motor tidak boleh bergerak dalam keadaan serentak. Tadi prinsip tadi kan ada, dia tak boleh berentak serentak. Jadi dia kena berhenti dulu. Motor tu kena berhenti dahulu, kemudian baru tukar arah dia. Jadi tak boleh untuk lewat tu sini. Itu dia kena stop lah. Dia kena stop. Dia tak boleh. Dia mesti kena stop dulu. Macam lift. Contoh kalau kat sini lift kan, kalau tu kita nak berhenti dekat tingkat 1 tu, motor tu berhenti. Tak boleh tu bergerak. Kalau bergerak macam mana orang nak keluar kan? Betul. Faham? Okey.
Jadi untuk tu kita kena tekan PB1. PB1 ni adalah push button stop. Push button stop ni bila kita tekan dan terberhenti, motor tu terberhenti, dan kita tekan pula push button start. Push button start, dan di sini pula fungsi dia akan jadi sesentuh pemegang. Dia akan pegang pada push button ni. Push button ni tidak akan jadi tertendang baliklah, dia akan melekat. Jadi di sini reverse pula akan berfungsi. Okey cikgu, kalau ini adalah gambar Rajah Lita, tapi kalau realitinya nak tengok yang sebenarnya macam mana cikgu? Okey, kita tengok, saya ada bawa contoh ya Eli. Okey, di sini. Oh, inilah dia. Ini dia apa contoh yang saya bawa. Okey. Sekarang ni ini adalah kawalan motor untuk yang meresonsa mengenai dengan Lita tu lah, berkait dengan Lita tu. Ini keadaan yang sebenarnya, dah di wiring. Okey, kita dah on dah ni. Kemudian kalau Eli nak tengok di sini, tak boleh gerak sangat, takut dia jatuh gelongsor cikgu. Okey, saya tekan push button forward atau mara. Ini adalah untuk mara songsang. Jadi untuk mara di sini, motor mara songsang ni dia sekarang bergerak dalam keadaan mara. Okey. Kemudian untuk menukarkan kepada songsang, jadi kita kena off dahulu. Off dahulu motor tu, berhentikan motor tersebut, baru kita tekankan untuk bergerak secara songsang. Okey, hijau dulu, baru merah, baru hijau balik. Faham. Okey. Baik. Kemudian, tapi kalau kita nak tengok, kalau jika berlakunya trip ke apa, kita boleh di sini. Okey, di sini untuk maknanya ada kebocoran ataupun apa-apa sajalah Eli kat sini tu berlaku pada motor, kerosakan pada motor, dia akan trip. Okey. Bila trip, bekalan akan terputuslah. Okey. Di sini kita boleh reset semula. Dan itu sajalah Eli. Itu saja untuk kawalan motor, dan kita ini adalah teknologi terawal itu kawalan motor, sistem kawalan motor, dan seterusnya berkaitan juga dengan kawalan motor ini adalah kita PLC. Cerita PLC itu akan diceritakan oleh Cikgu Eliana. Okey, PLC itu adalah orang kata pengawal logik boleh atur cara. Betul cikgu? Ya, ya. Daripada Cikgu Eliana. Cikgu depan-depan. Cikgu yang di mana-mana cikgu. Nak siap buat lemang kat belakang ke? Kita akan bersama dengan Cikgu Eliana. Selepas ini kita berehat seketika, kembali dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, saiz pengawal logik boleh atur cara atau lebih dikenali sebagai Programmable Logic Controller (PLC) yang paling padat dan terkecil hanyalah sebesar sebatang pen. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin kat sini dan juga Cikgu Eliana serta Cikgu Fatimah Zahni. Okey, kita masih lagi nak belajar tentang subjek teknologi elektrik. Kalau tadi kita belajar tentang kawalan motor talian terus mara songsang, sekarang ni kita nak teroka pula subjek yang seterusnya, iaitu pengawal logik boleh atur cara ataupun PLC. Bersama dengan kita masih lagi ada murid-murid dalam talian daripada College Vocational Setapak Kuala Lumpur. Okey, ini dia. Murid-murid dalam talian ni masih lagi okey ke? Kekenyangan ke atau macam mana ni? Okey ke? Boleh thumbs up sikit? Okey, maksudnya okey dah tu. Diorang masih lagi dalam keadaan segar. Okey, cikgu. Cikgu Eliana punya turn ke? Baja. Sekarang saya akan terangkan berkenaan PLC. Okey. Sebelum kita kenal PLC, kita kena kenal dia punya konsep. Okey. PLC ni padat. Lepas tu dalam PLC ada memori. Banyak data yang disimpan. Data-data arahan. Jadi data-data arahan tu dalam keadaan 0 dan 1. Okey. Hanya 2 nombor je yang terlibat. Alright. 0 dan 1. Itu yang kita pergi ke sistem
Sistem nombor. Cikgu boleh jauh sikit cikgu depan Okey. Cikgu Fatimah. Okey. Sistem nombor binary. Ni yang saya nak tunjukkan. Okey. Nombor binary ni melibatkan dua nombor sahaja. Okey. 0 dan 1. Okey. Cikgu ke kanan cikgu sikit. Gitu. Okey. Binary. Okey, desimal ni ialah nombor asal 10 yang biasa kita guna. Okey. Hari-hari. Nombor-nombor yang kita biasa guna hari-hari tu. Nombor desimal asal 10. Sekarang kita kena faham macam mana nak tukar ke nombor asas 2. Asas 2 nombor binary ni. Okey. Kalau Ellie dapat tengok ni, nombor 0 di asas 10 ni sama juga dengan 0000 pada binary. Wow, okey. Banyak kosong tu. Banyak kosong, memang banyak kosong. Kalau 1, dia tukar yang sebelah kanan tu Ellie. Okey. Tukar yang sebelah kanan tu jadi 1. Next kalau nombor 2 jadi 10. Dan 3 lepas 10, 11. Okey. Jadi kalau kita tengok ni contoh sampai nombor 15 ni dia akan jadi 1111. Dah penuh dah 4 digit tu. Semua nombor 1. Okey. Saya rasa nak tanyalah pelajar saya. Mereka boleh. ni bijak, kreatif kan Cikgu Timah kan? Dia boleh fikir nombor yang tak ada dalam skrin. Oh, ya ke? Hebat. Okey, saya nak tanya siapa boleh volunteer dulu nak jawab. Tak ada Rasa volunteer. nak diuji tu. Ni. Okey. Haziq. Haziq rasa kalau nombor 16 asas 10 nak tukar ke nombor binary asas 2, apa nombor dia? Okey, saya jawapannya 1000. 100000. Ada Ada 4 kosong. Kosong di Banyak. belakangnya. Okey, itu Maknanya yang 4 digit ni dah habis semua 1. Okey. Kita pindah jadi 5 digit. Oh. 100000. Okey. Okey. Itu perkenalan binary. Dia punya kaitannya dengan gate logic. Gate logic ni ada banyak jenis. Saya beritahu Ellie yang asas lah. Ada gate dan, gate atau, dengan gate tak. Gate tak. Okey. Dan ni and lah bahasa Inggeris. Okey. Atau ni or. Tak ni not. Okey. Ni sebenarnya lita. Ni lita. Dan dia ada input yang masuk tu hanya melibatkan nombor 0 dan 1 juga. Okey. Ada 3 input di sini dan kita akan saya rasa pelajar saya pun boleh tahu ni dia orang ni rajin Google search tau Ellie. Oh, ya ke? Rajin tengok apa benda get logik Lita ni lah. Lita ni. Jadi boleh tak saya tanya Cikgu Lisa? uji. Uji apa? Lisa. Kita nak uji Lisa lah. Okey Lisa, gate apa yang terlibat dalam ni? Boleh tunjuk tak kalau yang ni? Sangkut. Lisa ni. dan Gate dan. Okey, betul Lisa. Pandai. Yang di sini? Macam bentuk bulan tu. Yang hujung kat Y. Dia macam bentuk Lisa hilang dalam radar. Kita pergi Kamarul ke boleh tolong? kawan-kawan yang boleh tolong dia siapa? Kamarul boleh tolong? Yang hujung gate apa? Itu gate atau. Atau. Okey, gate atau. Okey, gate atau. Jadi gate tak ini. Yang segitiga tu. Betul Ellie. Tapi kan kalau Ellie, kalau nak tengokkan benda ni sebenarnya banyak nak kena kupas, nak kena teroka ni. Betul. Banyak lagi nak kena teroka. Kita ambil yang basic je lah. Ya, betul. Saya harap lepas ni ada yang berminat teroka lagi dalam. Okey, baik. Kita masuk ke PLC. Okey. Ini bukan PLC lagi ni? Ini asas je, konsep asas je. Kita kena faham apa yang berlaku kat dalam PLC. Okey, faham. Seterusnya cikgu. Ni baru betul. PLC. Okey. Ambil kau. Ambil ubat. Okey. PLC. Okey, dalam PLC ada beberapa bahagian ya. Yang utama ada bahagian input, masukkan dia. Bahagian output. Lepas tu bahagian pemprosesan, power supply. Yang ni yang alat yang digunakan untuk buat program PLC. Nak masukkan dalam pemprosesannya. Kita guna laptop lah. Biasanya laptop komputer. Okey. Saya akan tunjuk contoh yang ada ni. Okey. Ini contoh apa dari yang sebenarnya realiti dia lah? Ini lita PLC lah. Okey. Yang ni PLC ni. Okey. Kalau Cikgu Timah boleh cikgu, ambilkan. kita ada penjarakan sosial cikgu. Okay. Jangan rapat sangat. Okey. Satu lagi. Terima kasih Cikgu Timah. Okey. Okey, ni dua contoh PLC. Alright. Sekejap ya.
jatuh nanti. Tunjuk kat kamera. Dua contoh PLC. Satu jenis Omron. Yang ni jenis Siemens. Okey. PLC ni ada banyak dia punya input dan output tu banyak. Tapi kalau kita tengok di sini, yang paling banyak input dia, boleh saya letak atas meja tadi? Boleh cikgu. Okay. Yang paling banyak input dia Omron. Kalau kita tengok kat sini ada 12 input dia kat atas. Okey. Kita boleh masukkan sebanyak 12 input. Kalau Siemens ni sikitlah, ada 4 saja. Contoh. Itu apa fungsi dia cikgu? Okey, input tu contohnya macam apa ya Cikgu Timah kalau dalam litar kawalan motor tadi? Input tadi adalah aksesorinya adalah sesentuh sedia. Sesentuh sedia buka sedia ataupun tutup. sesentuh sedia tutup. Okey. Maknanya mungkin daripada pilot left push button, sorry. Okey. Daripada push button. Okey, yang satu lagi tu? Yang kelabu tu? Yang ni sama. Cuma dia jenis lain. Okey. Yang bahagian bawah output tu macam sini kita tunjuk contoh dia ke motor. Okey. Dia ke motor dan lampu. Okey. Itu ialah output. Baik, seterusnya cikgu. Jadi boleh tak saya nak uji murid-murid cikgu? Tak apa Eli, kita tengok video. Ada video kaedah nak programkan PLC ni melalui laptop. Kita masuk ke dalam dalam otak PLC lagi ni. Orang boleh nampak lah dengan lebih jelas. Okay. Baik, kita saksikan video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat tutorial program PLC menggunakan CS Programmer untuk Omron. Mula-mula tekan file dan new, tulis device name, sebagai contoh lampu pandu. Pilih device type berdasarkan model yang digunakan. Saya menggunakan CP1E. Network type DSB dan klik OK. Seterusnya saya buat data seperti yang anda kedaki. Saya akan menggunakan nombor jawapan sebagai untuk push button bagi menyambungkan bekalan. Nombor yang akan ditulis di sini bergantung pada pendawaian yang telah dibuat. Saya menggunakan 0.04 bagi push button start. Seterusnya, letakkan push button stop untuk memutuskan bekalan. Saya menggunakan 0.02 untuk push button stop. Seterusnya, buat litar pemegang supaya apabila push button start ditekan dan dia dilepaskan, litar masih lagi beroperasi kecuali apabila push button stop ditekan. Letakkan gegelung di sini. .08 sebagai litar pemegang. Seterusnya, letakkan nombor open litar pemegang di bawah push button start 100.08. Sambungkan litar pemegang dan push button start. Seterusnya, letak nombor open litar pemegang di bahagian hadapan. Dan sambungkan kepada lampu. Tujuan nombor open ini supaya apabila push button stop ditekan dan litar pemegang akan mendapat bekalan, kemudian dia akan menukarkan nombor open kepada nombor close dan lampu akan menyala. Kosong sebagai lampu. Seterusnya, saya akan tunjukkan demonstrasi cara-cara untuk memindahkan program daripada laptop kepada device PLC.
Mula-mula tekan PLC dan work online. Tekan yes. Kemudian tekan PLC dan tukar operating mode kepada program. Tekan yes. Seterusnya, buang semua data daripada PLC tersebut. Clear all memory area, kemudian initialize dan tekan OK. Seterusnya, tekan PLC dan transfer kepada PLC tersebut. Tekan OK. Tekan yes. Kemudian mari kita cuba. Wow, itu dia. Kita tengok video macam mana apa tadi cikgu? Macam mana nak upload program PLC tu pada otak ni. Pada otak dia tu, otak utama dia. Okey, sekarang ni kita nak buat apa pula cikgu? Okey, tadi kita dah tengok video bagaimana pelajar saya buat program tu dan upload pada PLC ni. Okey. Ini papan yang digunakannya. Okey. Sekarang saya nak tunjuk macam mana kaedah, konsep yang digunakan oleh pelajar saya tadi. Okey. Kalau pada Lita okey, pada skrin ni kita boleh nampak sebenarnya dia nama dia ladder diagram ni. Okey. Rajah tangga. Ladder diagram. Okey, rajah kenapa panggil ladder? Sebab bentuk dia memang macam tangga. Okey. Kan betul tak Cikgu Rimah? Betul. Macam tangga ada, kalau kita tengok sini ada 5 anak tangga. Step. Daripada tapi bukan daripada bawah naik tangga. Daripada atas turun ke bawah. Okey, baik. Daripada atas turun bawah. Kalau ikut tengok dia punya turutan, kita akan menyalakan lampu merah, kuning dan hijau. Macam pelajar saya buat dalam video tadi. Okey. Ini ada dia, dalam program ni ada timer ataupun pemasa. Tu yang kalau kita tengok dekat kat kita punya persekitaran, sebenarnya Eli rasa guna kat mana? Nampak tak? Hari-hari pergi kerja, tengok tak pasti. Saya tak pasti. Traffic light ni. Traffic light guna PLC. Okey. Itu ada timer tu. Kadang-kadang kita geram juga bila ada traffic light hijau lama, merah lama. Mungkin timer dia ada masalah kot. Oh, sebab dia memang dah masa dia memang dah setkan. Sebenarnya dia boleh set kan Cikgu Timah kan? Dia boleh set. Itulah. Kadang-kadang merah lagi lama daripada hijau. Betul. Maknanya ada orang yang boleh setkan benda tu. Ikut trafik kan, mungkin ikut trafik yang mana lebih jam ke. Okey. Itu aplikasi yang kita nampak lah. Alright. Okey, daripada rajah tangga ni sebenarnya kita kena buat Okey, kita kena buat kod mnemonik. Kod mnemonik ni kita derive daripada rajah tangga. Okey. Boleh tak saya nak uji, saya nak tanya siapa saya suka tanya anak murid saya ni, saya. Siapa yang belum tanya Cikgu Timah? Semua dah tanya, cikgu pilih siapa? Yang tak banyak menjawab. Haris ada, Kamarul ada. Kamarul lah. Kamarul. Cikgu Fatimah minat kat awak hari ni. So nak tanya lebih. Okey. Kamarul, blok permulaan dalam rajah tangga, kita gunakan arahan apa? Dengar tak? Cikgu. Okey, dalam rajah tangga, blok permulaan kita gunakan arahan apa? Kita akan gunakan arah normally open. Normally open, arahannya? N. Mana pula N? Macam mana Kamarul? Mula-mula tak boleh N. Load. Awal-awal N not. Ni mesti dah kenyang sangat ni. Yang penting yakin je. Dia yakin kopi. Gelak dah si Haziq tu. Okey. Bagi saya contoh instruction yang awak boleh nampak di kod mnemonik ni, Haziq. Haziq boleh jawab? Ya. Sebutkan instruction yang awak nampak, arahan yang awak nampak dalam kod mnemonik ni. Bagi saya 3. Soal cikgu belahan lah. Soalan saya belahan. Apa dia soalan ni cikgu? Berikan saya arahan yang terdapat dalam rajah tangga ni. 3 contoh arahan. 3 contoh arahan ada dalam rajah tangga ni. Haziq dengar tak?
Aziz dengar tak? 3 contoh arahan yang ada dalam rajah tangga ni. Okey, mungkin ada masalah teknikal sikit. tak apa. Kita pergi ke pelajar yang lain je. Saya dah beritahu lah. Saya beritahu ya ni. Cikgu beritahu Ada lah. load, or dan out. Contohlah. Oh. Okey, or tu atau out tu ialah output. Okey, sekarang saya nak minta tolong Cikgu Timah onkan saya punya Lita PLC. Sebenarnya Lita PLC ni forward reverse juga. Sama macam yang Cikgu Fatimah terangkan awal tadi. Okey. Cumanya ni guna PLC dan dia automatik. Kita tak perlu tekan button stop. Okey. Dia jalan je ikut masa. Okey, Cikgu Fatimah boleh test. Okey. Okey, Cikgu Fatimah. Okey. Cikgu Fatimah boleh dah nampak Cikgu dah tu. Fatimah? Okey. Okey. Space tu. Okey. Lampu hijau yang atas tu motor dah angkat dan forward. Okey, baik. Nanti kuning dia dah angkat dan reverse. Tu dia tukar. Wow. Dia dah auto tukar. lah tu. Auto sebab saya dah setkan masa dia. Okey. Dia tukar sentiasalah forward, reverse, forward, reverse sehinggalah Cikgu Fatimah matikan kawalan motor ni. Okey, baik. Okey. Dah, itu saja. Nampak? Alright. Sebenarnya wiring dia lagi, pendawaian dia lagi banyak ni. Okey. Kan Cikgu Fatimah? Kalau ada PLC ni dia lagi padat. Jadi inilah kata contoh sistem yang digunakan untuk traffic light macam Cikgu cakap tadi. Yang paling mudah kita nampak traffic light timer dia lah. Ya, betul. Sebab kadang-kadang orang fikir macam bila ada traffic light dekat bawah kat jalan raya tu, jalan tar tu, ada line putih. So orang ingat kat line putih tu ada wire yang macam sensor macam tu. Kereta lalu itu semua mitos lah cikgu kan? Jangan percaya semua tu mitos. Macam kita langgar je line putih tu, nanti lampu cepat bertukar warna hijau. Tidak. Tak benar sama sekali Ini dah tahu dah hari ni. Saya mitos lah dengar-dengar kawan-kawan cakap kan, Ellie kalau nak cepat sikit lalu depan. Tak ada maknanya. Semua tu timer dah set dah. Sama betul lah timer. Okey, baik. Okey, akhir sekali kita offkan ke kita biar je? Biar je lah. Biar je. Okey. Saya nak akhir sekali saya nak minta. Cikgu nak apa? Cikgu nak kuih raya? Tak adalah nanti. Oh nanti. Okey, cikgu nak apa? Saya nak pelajar saya simpulkan apa yang mereka dapat belajar. Rumuskan daripada segala yang apa cikgu yang Cikgu ajar. Fatimah dah terangkan dengan saya terangkan apa kaitan dia. Baik, boleh cikgu. Boleh. Okey, cikgu nak siapa? Lisa dah angguk-angguk tu kan Cikgu Fatimah kita Lisa tanya hilang je daripada tadi. Kita tanya Lisa. Boleh Lisa? Cikgu Fatimah? Boleh Lisa? Boleh. Boleh. Cikgu Fatimah tanya. Okey, saya nak tanya awak ni. Pasal kalau untuk litar kawalan motor Mara Sonsang, berapakah saiz bagi kuasa motor? Kadaran kuasa motor tersebut. Dengar ke? Oh, si Haris dah jawab. Si Haris nak tolong tu. Kadaran. Haris boleh tolong? Motor. Haris boleh tolong? Lisa sangkut-sangkut. Haris ke Lisa? Cikgu nak Haris ke Lisa ni? Boleh Lisa, kalau ada Lisa boleh dengar ke? Lisa boleh dengar jelas ke? Tak boleh. Okey, kita pergi ke Haris. Pergi pada Haris lah. Okey. Haris boleh dengar soalan cikgu dengan jelas? Boleh. Okey, boleh jawab? Okey, soalan cikgu boleh ulang soalan tadi itu kadaran apa? Kuasa. Bagi motor untuk Mara Sonsang. Okey. 3 kuasa kuda. Itu maksimum 3 kuasa. Betul cikgu? Bahasa Inggeris horsepower ni. Horsepower, betul. Wow, hebat betul. Okey, seterusnya satu lagi soalan yang terakhir cikgu nak bagi kepada pelajar cikgu. Okey, saya nak minta tolong akhir sekali dengan siapa angkat tangan dulu? Siapa angkat tangan dulu? Volunteer. Last. Tak ada, Haziq dah sengih-sengih tu. Tu Haziq. Kamarul lah. Okey, Haziq dia sengih dia tak angkat tangan. Okey, Kamarul. Berikan saya kelebihan PLC. Beritahu saya kelebihan PLC. Okey. Berikan kelebihan PLC. PLC ni dia lebih mudah untuk kita pakai. Tak payah nak wiring pun, kita perlu program je. Okey. Lagi?
Ada lagi? Okey, Kak Maru kata tadi Tu senang Haziq. diselenggara. Okey. Siapa? Haris. Haris bagi satu Haris. Kalau kita guna PSC ni, dia lebih mudah untuk mengesan kerosakan dalam litar. Ya, betul. Betul. Itu dia. Okey, itu sahaja daripada murid-murid cikgu dari College Vocational Setapak tentang subjek kita hari ini iaitu teknologi elektrik. Topiknya ada dua, kawalan motor talian terus mengarah songsang dan pengawal logik boleh atur cara atau PLC. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Fatimah dan juga Cikgu Eliana untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat Hari Raya saya nak ucapkan, dan mungkin cikgu nak bagi ucapan raya sepatah dua kata kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ni, cikgu. Cikgu Fatimah dulu. Sila. Okey. Saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua anak murid saya di mana juga anda berada. Selamat Hari Raya. Okey, selamat Hari Raya pada semua sahabat, kenalan, saudara mara saya. Tahun ni minta maaf saya tak dapat balik kampung. Sedih je. Dari jauh je, aku mohon maaf. Lain kali insya-Allah kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Tak Selamat apa. Hari Raya semua. Selamat Hari Raya juga. Apa-apa pun kita boleh secara virtual sekarang kan. Norma baharu. Dah canggih dah. Ya, betul. Dan virtual juga, beraya juga. Yang penting kena jaga SOP setiap kali nak pergi menyambut perayaan Hari Raya ni. Jaga penjarakan sosial yang paling penting. Pakai sanitasi tangan, cuci tangan kerap dan juga pakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Baik, itu sahaja untuk Teroka pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Boleh ramai cikgu. Bye.